ditinggalkan tidak berdosa. Kedudukannya elok buat. Elok. Apa elok? Ya, benda yang elok lah. Elok buat. Rumah nak elok dah. Tokar nak elok dah. Baju nak elok dah. Isteri nak elok dah. Semayang tak apalah, Allah sunat bukan wajib, gitu kan? Segala-galanya kita tak elok. Ibadah pun tak elok juga, ya. Sebab itu elok dibuat. Bukan wajib dibuat, tapi elok dibuat. Itu erti sunat, ya. Kalau dia istiqamah mengerjakan yang wajib dan juga yang sunat, apa diberi Tuhan? Apa hadiah Tuhan nak bagi? Allah akan bagi akhlak yang baik. Ya. Dapat sifat sabar, dapat sifat redha, dapat sifat zuhud, dapat sifat tawakal. Ya. Dapat sifat apa lagi? Dapat sifat qanaah dan sebagainya. Allah bagi akhlak yang baik. Jadi kalau tidak akhlak yang baik, apa buat? Banyak buat yang wajib dan juga yang sunat. Kalau wajib saja tak dapat lagi, dia nak dua-dua, wajib dan sunat. Allah bagi dia akhlak yang baik. Yang ketiga haram. Apa arti haram? Dibuat dapat dosa, ditinggalkan dapat pahala. Kedudukannya mesti ditinggalkan. Mesti ditinggalkan. Itu artinya haram. Jangan buat langsung, ditinggalkan. Contoh, apa yang haram? Seperti minum arak, makan daging babi. Lagi apa yang haram? Mengumpat. Lagi? Mencarut. Lagi? Takkan tak ada lagi yang haram. Ngambil nombor ekor. Lagi? Isap rokok. Itu lemon ngabur tu bukan saya tu, ya. Ni kan menyolang mata dengan saya. Ya. Ada bangkangan tentang isap rokok? Tak ada bangkangan. Setuju ke tak? Setuju. Setuju tu okey lah tu. Tak apa lah tu, ya. Ya. Okey, yang benda tu haram. Haram jangan dibuat. Kerana dia rupanya mendatangkan dosa. Kalau dosa, masuk neraka. Ya. Benda-benda yang haram tu jangan jadi darah daging. Kalau dia jadi darah daging, maka neraka yang aula baginya. Kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bih, kata Nabi. Tiap-tiap daging yang tumbuh daripada makanan yang haram, maka neraka yang layak baginya. Itu haram. Yang keempat, makruh. Apa arti makruh? Dibuat tidak berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Kedudukannya apa kedudukannya? Elok ditinggalkan. Bukan elok dibuat, elok ditinggalkan. Kerana hukumnya makruh. Makruh tu Allah benci. Kariha yakruhu karhan makruhun. Kariha tu benci, yakruhu dia benci, karhan benci juga, kata kebencian. Makruhun yang dibenci. Allah tu benci. Bila Allah benci, malaikat pun benci. Bila Allah dan malaikat benci, Nabi Muhammad pun benci, orang-orang soleh pun benci. Ahli-ahli syurga pun benci. Itu makruh. Jangan jui aja bibir bila dengar makruh tu. Alah, makruh aja, bukannya haram. Makruh aja, jui aja bibir. Tak kira lah apa-apa. Seperti makan penjerin, makan petai, makan kenuak. Lagi? Apa lagi? Benda-benda makruh lah. Masuk tandas tak ada tutup kepala, makruh lah tu, ya. Makan berdiri, kencing berdiri, itu semua makruh tu, ya. Yang kelima harus. Apa arti harus? Dibuat atau ditinggalkan tidak berpahala dan tidak berdosa. Kedudukannya tepuk dada, tanya selera. Sekali lagi. Yang pertama wajib. Apa arti wajib?
Ya Allah, penat ngabur tadi. Apa erti wajib? Dibuat dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Kedudukannya mesti buat. Apa ni? Yang kedua, sunat. Apa erti sunat? Dibuat dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kedudukannya elok buat. Yang ketiga, haram. Apa erti haram? Dibuat dapat dosa, ditinggalkan berpahala. Kedudukannya elok. Apa kedudukannya? Mesti ditinggalkan. Mesti ditinggalkan. Itu haram. Yang keempat, makruh. Apa arti makruh? Bila dibuat tak ada orang kan? Bila dibuat tidak berdosa, bila ditinggalkan dapat pahala. Kedudukannya elok ditinggalkan. Yang kelima, harus. Apa arti harus? Dibuat atau ditinggalkan tidak berpahala, tidak berdosa. Contoh apa yang harus? Makan harus tu. Minum, menguap, berosin, itu semua benda-benda harus lah gitu. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, yang harus ni bila dibuat dia tak ada tinggal harus. Yang mula-mula hukumnya memang harus, tapi bila dilaksanakan dia tak ada harus lagi tau. Dia boleh jadi wajib, boleh jadi haram, boleh sunat, boleh jadi makruh. Bila dilaksanakan dalam hidup tu, asalnya memang harus. Makan tu apa hukumnya? Harus. Kalau wajib makan, dosa tak belakang dosa tak belakang dosa belakang tak makan kejap ni. Itu dia harus. Nak makan, makan. Tak nak makan, tak apa, harus saja. Tapi bila makan, dia bertukar. Dia tidak tinggal harus lagi. Dia boleh jadi wajib. Bila wajib? Bila wajib? Bila dia lapar berbenar. Kalau tak makan, padam. Betul? Ketika itu wajib dia makan. Ya. Bila haram makan? Bila haram makan? Bila dia puasa Ramadan, dia makan juga, lalu batal puasanya, haramlah makan tu. Kecuali dia sakit atau dia dalam musafir. Ini apa hidup saja. Bila bulan puasa aja pergi kedai helam. Bila bulan puasa aja pergi kedai helam. Betul? Haram hukumnya. Padahal dia makan je, makan tu harus hukumnya. Tapi kerana dia tak betul time-nya, tak betul waktunya, tak betul keadaannya, maka dia jadi haram. Bila makan tu sunat, bila sunat dia makan, bila dia makan dia baca doa dulu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Apa hukumnya? Sunat. Lagi dia ikut adab-adab makan, duduk macam Rasulullah duduk makan. Kemudian dia capai makanan yang terdekat, dia konyah dulu baru telan. Kalau ada di situ orang tua dengan orang muda, siapa dulu ngambil barang makan tu? Orang tua ke orang muda? Orang muda kena tahan diri dulu, jangan berebut dengan orang tua tu, bagi orang tua tu dulu. Kalau ada dia makan sama dengan ustaz, siapa dulu? Ustaz dulu ke nyekuh, dia dulu nyekuh? Ustaz dululah, itu untung jadi ustaz tu tau. Itu adabnya, dapat pahala sunat. Ada tak makan makruh? Ada tak makan makruh? Bila makruh? Bila dia makan tak ada berdoa, baca bismillah pun dah, ambil nasi kepal, lambung katak, sambung dengan mulut dah. Itu makruh hukumnya. Nampak tu? Dia tak jadi harus. Asalnya hukumnya harus, tapi bila dilaksanakan dia sama ada jadi wajib, jadi sunat, jadi haram atau jadi makruh. Itu dia. Kias kena yang lain, menguap pun begitu, bosin pun begitu, begitu, dan sebagainya. Dia boleh jadi 4 hukum tadi. Asalnya dia memang harus saja. Itu dia. Okey. Itu hukum syarak, hukum taklifiyah namanya. 5 hukum tadi. Seterusnya, yang ni ada perbahasan.
Tak ada. Ada bangkangan. 5 hukum ni. Tak ada. Okey, tak ada okey ya. Ustaz. Ya. Wasatiyah tu masuk dalam mana Ustaz? Mana? Wasatiyah. Wasatiyah. Tengok dalam perbuatan mana? Ya. Wasatiyah tu pertengahan. Yang mana? Kadang-kadang dia jadi wajib, kadang-kadang dia jadi sunat, ya. Tu wasatiyah. Kadang-kadang dia jadi haram pun ada. Ya, kalau dia redha dengan apa? Redha dengan kemaksiatan, teman wasatiyah, lantaklah kau menari aku redha aja kata. Ada jadi haram. Dia tengok keadaan, ya, bukan mesti apa? Bukan mesti tetap satu-satu hukum. Ada kalanya wajib, ada kalanya sunat, ada kalanya haram, ada kalanya makruh. Itu wasatiyah, ya. Lagi? Tak ada? Okey. Dan beberapa hukum wadiyah. Wadiyah. Sebenarnya wadiyah. Hukum wadi. Kalau kita ngaji wadi, ya. Kalau kita tua, kita lama, namanya hukum wadi. Wadi ni yang bersangkutan dengan hukum tu. Sebelum kita mengaji sesuatu hukum tu, kita kena faham hukum wadi. Apa hukumnya satu benda tu. Dia mesti ada 5 perkara situ. Pertama, sebab mengapa kita puasa, mengapa kita wajib puasa. Sebab timbul bulan Ramadan. Nampak anak bulan Ramadan, maka wajiblah kita puasa. Itu sebab, ya, dia datang sebab. Mengapa kita sembahyang maghrib tadi? Pasal apa sembahyang maghrib? Allah, apa sembahyang tadi? Tak tahu kenapa, saja sembahyang dia. Pasal apa? Kerana matahari sudah tenggelam. Matahari sudah tenggelam, maka wajiblah kita sembahyang maghrib. Ya. Lepas ini kan kita nak sembahyang isyak. Kenapa sembahyang isyak? Kerana matahari cahayanya sudah hilang, cahaya kemerahannya sudah tak ada. Dah tenggelam betul-betul. Maka kita pun sembahyang isyak. Itu sebab. Tak faham lagi? Ngapa sebab kita sembahyang Zuhur? Apabila tergelincir matahari ke barat, maka wajiblah kita sembahyang Zuhur. Itu apa? Sebab. Yang kedua, syarat. Syarat sembahyang tu apa? Menghadap kiblat. Itu antara syaratnya. Yang kedua, menutup aurat. Itu syarat sembahyang. Yang ketiga, Islam. Orang kafir sah tak sembahyangnya? Ya, dan sebagainya. Yang keempat, suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Itu syarat. Dia tak masuk dalam perbuatan sembahyang, tapi dia jadi syarat. Kalau ada itu baru sah sembahyang. Kalau tak ada, tak sah sembahyangnya. Kemudian manik. Manik min alif nun ain. Ya, manik bukan M-A-N-I-K, tak betul tu. M-A-N-I koma. Manik. Manik ni perkara yang menegahkan seseorang melakukan ibadah. Itu namanya manik. Bukan sungai manik. Manik ni perkara yang menegahkan seseorang itu melakukan ibadah. Umpamanya, kalau kita naik haji, mengerjakan haji itu, tawaf tu hukumnya apa? Hukumnya rukun. Kalau kita tawaf untuk haji, hukumnya rukun, ya. Tapi ada tak maniknya? Apabila kita kehilangan hadas kecil, hadas besar, tak ada. Kalau tak ada hadas, wuduk dah habis, boleh kita tawaf? Tak boleh. Itu manik, benda yang menegah kita daripada melakukan sesuatu ibadah. Macam perempuan, wajib sembahyang tak perempuan? Wajib ke tak wajib? Wajib. Siapa kata tak wajib? Tapi ada tak maniknya? Ada tak maniknya yang dia nak sembahyang, tiba-tiba datang manik tu, dia tu dah tak boleh sembahyang. Kalau sembahyang haram jadinya. Apa maniknya? Apa maniknya? Bila datang haid atau nifas, itu manik namanya. Perkara yang menegah seseorang daripada melakukan sesuatu ibadah. Ya. Itu namanya manik. Min alif nun ain, ya, manik. Yang keempat, sah. Semayangnya sah, puasanya sah. Lagi apa? Imannya sah, hajinya sah, zakatnya sah. Apa itu sah? Diterima. Diterima ibadah itu dan dikira sebagai terlaksana ibadah itu. Allah terima dan terlaksanalah ibadah. Suatu ibadah itu. Itu namanya sah.
Bila dia sembahyang, betul rukunnya, ya, rukun-rukunnya dibaca dengan betul, rukun qauli dibaca dengan betul, rukun fi'li dibuat dengan betul, rukun qalbi pun betul. Ya. Segala tidak melakukan perkara yang batalkan sembahyang, maka sahlah sembahyang tu. Bila sah, dia masuk kira lah, dia bilang. Tadi zuhur sembahyang dah, sembahyang. Sah tu, dia dikira lah sembahyang. Kalau tak sah, ditolak lah, dikira macam tak sembahyang. Itu kalau tak sah, ini sah, ya. Jadi dikira, artinya malaikat tulis kita ni sudah melaksanakan ibadah sembahyang, dan dimasuk bilang. Dikira sah dan dimasuk bilang, itu namanya sah. Dia ada dua tu. Yang satu tu sah, kalau tak sah namanya apa? Batal. Kalau tak sah namanya apa? Batal. Apa batal? Batal syahadah, batal sembahyang, batal puasa, batal haji, batal zakat dan sebagainya. Apa itu batal? Ditolak. Sembahyangnya ditolak. Tak sah sembahyangnya tu. Dikira macam tak sembahyang. Lalu berdosa dia kalau dia melakukan perkara-perkara yang membatalkan sembahyang, ya. Ada tak perkara yang membatalkan sembahyang? Di antaranya kentut. Sudah tak ada hadas lagi. Hadas kecil pun dah tak ada, hadas besar pun dah apa. Bukan tak ada, datang hadas kecil dan datang hadas besar. Ketika itu batallah sembahyangnya. Dikira tak sembahyang. Kalau tak ada terus, tak ada dulangnya, dia tak sembahyang lah itu. Lagi? Kadang-kadang apa lagi yang batalkan sembahyangnya? Apa? Gerak 3 gerak berturut-turut. Ramai ada yang buat ni. Tengok ni, ada orang takbiratul ihram. Allahu akbar. Batal ke dah? Batal ke dah? Budak pun tahu jawabnya. Batal ke dah? Batal. Kenapa? 3 gerak berturut-turut. Ngangguk pun ada. Allahu akbar. Siapa nyuruh ngangguk? Ada ustaz nyuruh ngangguk? Ada ustaz apa nyuruh ngangguk ke? Ustaz Fuad ada nyuruh ngangguk? Kadang-kadang dia ngelin kepala dia pandai cakap Arab. Dia walahum mazhabun alim katanya. Batal ke tak? Tengok ni, walahum azabun alim. Tak nak bahasanya. Batal ke tak? Ngapa tak? Ngapa batal? Ngapa batal? Ngelin 3 kali berturut-turut batal lah tu. Kadang-kadang ngangguk-ngangguk tu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Batal ke tak? Batal. Budak pun tahu dah. Batal gitu, ya. Yang banyak orang batal ketika i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Ada ke tak ada yang Rabb itu? Ada ke tak ada? Entahlah maghrib tadi ada ke tak ada? Entahlah mana tahu kan? Itu kalau batal. Batal tu dikira ditolak, tak diterima, dikira tak melakukan sembahyang. Begitu juga kadang-kadang bacaan tak betul. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Betul ke salah? One more time. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Betul ke salah? Apa salahnya? Wasal pun bukan, waqaf pun bukan. Kalau nak waqaf lah. Ar-Rahmanir-Rahim. Betul? Tarik nafas lain, ya. Maliki Yaumiddin. Kalau nak wasal, Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Ada tak orang baca bunyi itu? Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Ada tak? Ada. Ya. Lebih-lebih lagi sikit lagi ni bulan 6 ni so. Ya. Orang nak laju berbenar. Ya. Jadi batal lah sembahyangnya kerana rukun qaulinya tak betul bacaannya. Ya. Macam-macam lagi lah. Kadang-kadang ngangguk-ngangguk aja batal apanya sembahyangnya. Anggota besar tak boleh bergerak 3 gerak berturut-turut mengikut mazhab kita. Mengikut mazhab Syafi'i, ya. Tak boleh bergerak berturut-turut 3 gerak berturut-turut. Anggota kecil tak apa. Tahu apa anggota kecil? Jari. Jari tak ngapa. Tapi itu pun jangan khasat main-main.
Kalau kasat main-main batal ya. Dia tengah sembahyang tu. Kalau hobi tu dia bergaru ya, garing tu. Itu tak apa tau. Tapi kalau hobi tu pun tak apa lagi. Tapi kalau kasat main-main, dia dengar muzik. Deng 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 deng. Batal ke tak? Batal kaidah. Batal kerana kasat main-main. Ya. Ya. Hobi tu ya. Tapi kalau dia kasat main-main batal lah. Kalau dia tak apa ya. Walaupun hobi tu jarinya makruh aja. Ya, kalau macam itu jarinya, kena jari satu tak apa. Tapi kalau dia kasat main-main, batal sembahyangnya ya. Ada sunah tu. Asyhadu alla, tengok ni. Ini dia ni kata dalam ni. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Turun balik siapa yang nyuruh? Tapi tak batal sembahyangnya kerana jari ni anggota kecil ya. Jari tak batal, bibir tak batal, mata tak batal. Kalau dia penyakit berterijit, tahu berterijit? Matanya berkedip-kedip, kemudian diam. Itu tak nak batal kalau dia memang ada penyakit apa itu. Tapi kalau kasat main-main apa macam? Batal lah dia tengah sembahyang tu, lalu anak darah depan tu belum kenyit. Batal dah. Batal kerana apa? Kasat main-main. Ya. Nak ngajar pekah balik kot ya. Itu dia. Pekah dah tamat dah ni. Dah tamat dah? Kan kau dah tamat? Hidayatul Salikin. Orang perempuan yang dah tamat, orang lelaki tak ada ya. Itu yang membatalkan sembahyang. Jadi sah batal ya. 5 tu. Sebab syarat mani' sah batal. Itu dalam hukum syariat ya, dalam hukum wad'i. Namanya hukum wad'i atau wad'iyah. Namanya wad'iyah. Itu apa makna tu? Wad'iyah tu sama maknanya. Yang satu tu muannas, yang satu tu apa? Muzakkar. Wad'i itu muzakkar. Muzakkar tahu? Masculine gender. Itu muzakkar. Lelaki. Kalau muannas ada ta marbutah hujungnya ya, muannas namanya. Tu. Perempuan tu. Perkataan pun ada lelaki perempuan tau. Kalau lelaki jamil, kalau perempuan jamilah. Kalau lelaki rahim, kalau perempuan rahimah. Kau tak faham benar-benar lah pun. Ya. Itu lelaki dan perempuan ya. Okey, ini ya. Hukum apa? Wad'i atau wad'iyah. Boleh dua-dua boleh. Sebut wad'i pun boleh, wad'iyah pun boleh. Ya. Iaitu sebab syarat mani' sah dan batal. Okey. Any discussion on this matter? Tak ada. Okey, kita pergi seterusnya pula ya. Sana tak ada. Tak ada. Dah pandai betul dah menari ya. Bermula tempat ambilnya. Kita ngambil ilmu ni dari mana? Source-nya, sumbernya dari mana? Tempat ambilnya ilmu ini iaitu yang pertama daripada Al-Quran. Kita ambil daripada Al-Quran. Kita semayang, ilmu tu ambil dari mana? Dari Al-Quran. Ada tak Al-Quran suruh kita semayang? Aqimus solah. Ada tak? Ada. Jadi sumbernya dari Al-Quran. Yang kedua daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak ada dari Quran, ada dari hadis. Ada tak hadis menyeru kita supaya sembahyang? Ya. Apa kata hadis? As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamat-din. Sembahyang itu tiang agama. Siapa mendirikannya maka dia telah mendirikan agama. Siapa meninggalkannya maka dia telah meruntuhkan agama. Dia jadi peruntuh agama. Orang yang meruntuhkan agama tu kawan ke musuh? Musuh lah tu. Kita ingat musuh agama ni apa? Benjamin Netanyahu. Kita ingat Ariel Sharon. Kita ingat George Bush. Kita ingat Radovan Karadzic. Rupanya kata Nabi tak sebut pun nama-nama itu. Kata Nabi peruntuh agama ialah orang yang meninggalkan sembahyang. Itu peruntuh agama. Siapa mereka itu yang meninggalkan sembahyang? Kadang-kadang anak-anak kita peruntuh agama lah tu. Kadang-kadang isteri kita sebantai tidur dengan kita. Peruntuh agama lah tu. Kadang-kadang suami kita. Anak-anak kita bin suami kita tu. Rupanya bin peruntuh agama. Sebab
Sebab itu kita kena pastikan diri kita dan ahli-ahli kita mengerjakan sembahyang. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, ya, perkara di antara yang dilihat oleh Nabi dalam peristiwa Isra' Mi'raj, apa dia? Apa dia tengok di Nabi? Ditunjuk kepada Nabi oleh Allah SWT. Ya, apa dia? Iaitu satu kumpulan yang kerjanya ngempuk kepalanya dengan batu. Batu besar tu, empuk kepala dia, pak, betul, hancur bersembuh otak tu. Darah habis semua. Lepas tu elok balik. Lepas tu empuk balik. Pak, bersembuh lagi, elok balik. Lepas tu empuk balik. Begitulah kerjanya, empuk bersembuh, elok balik, empuk bersembuh, elok balik, empuk bersembuh, bersepai darah tu, elok balik. Ditanya kepada Jibril, manhum ya Jibril, siapa mereka itu wahai Jibril? Kata Nabi. Apa jawab Jibril? Itulah dia umat-umat kamu yang di dalam dunia dulu tak mahu mengerjakan sembahyang 5 waktu. Itu akibatnya tu. Cerita Isra' dan Mi'raj ni apa ni? Pasal sembahyang. Kerana diberatkan sembahyang. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, ibadah yang pertama yang akan dihisap oleh Allah Ta'ala ialah sembahyang. Ibadah yang pertama, bukan soalan pertama, ibadah yang pertama ialah sembahyang. Dan sebab itu juga banyak hadis-hadis yang mengaitkan orang yang meninggalkan sembahyang itu dengan kekufuran. Tahu? Man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa meninggalkan sembahyang dengan sengaja, maka nyatalah kafirnya. Nyata kafirnya. Man taraka salata fala dinalah. Siapa meninggalkan sembahyang, maka tiadalah agama baginya. La imana liman salatalah. Tidak ada iman bagi mereka yang tiada sembahyang baginya. Sikit banyak sikit hebat ke tu, ya. Ya, Allah tunjuk kepada Nabi Muhammad orang-orang yang tak sembahyang tu. Apa dapat so? Ngempuk kepalanya dengan batu. Hancur, elok balik, empuk lagi. Hancur, elok balik, empuk lagi. Habis ke apa tu? Hari tu habis kan? Tidak. Ada lagi lepas itu. Bila hari kiamat besok, dia dibangkitkan serupa babi yang warnanya hitam. Siapa hendak rupa babi hitam angkat tangan? Biarlah ayah kata ada saya, siapa lagi? Kita angkatlah tangan. Rupa babi hitam. Diikat kaki tangan tu dengan rantai daripada neraka. Udah diikat tu, dia masukkan rantai ke dalam mulut, dia keluarkan ikut ponggongnya. Itu diikat semula, diheret daripada kubur sampai ke padang mahsyar. Siapa lalu nohornya angkat tangan. Saya nak angkat gambar ini, kamera ni tau. Itu orang yang tak sembahyang. Tak habis lagi tu. Lepas itu dah keputusannya, siapa masuk syurga, masuk neraka. Orang tak sembahyang tu ke mana? Masuk neraka yang bernama Saqar. Nama nerakanya Saqar. Allah tanya ahli neraka tu, ma salakakum fi Saqar? Apa menyebabkan kamu ni masuk dalam neraka Saqar? Sedangkan Allah tahu. Tanya juga. Qalu, apa tu qalu? Apa tu qalu? Berkata mereka itu. Bukan qalu sebenarnya yang faham oleh orang Melayu. Kalau orang Melayu sebut qalu lain pula. Apa khabar Ustaz Ibrahim? Apa jawabnya? Udah qalu kata dia. Apa? Qalu tu apa? Udah mati. Bukan itu. Qalu tu katanya apa? Berkata mereka itu, qalu lam naku minal musallin. Kami terdiri daripada orang-orang yang tidak mendirikan sembahyang. Ini dia sembahyang ni penting sangat, ya. Sebab itu perkara yang ditunjuk di antaranya ialah bab sembahyang ni nombor 1. Dia menjadikan asas pokok ibadah kita ni. Baik, itu tempat ambilannya Al-Quran. Yang kedua hadis. Yang ketiga ijma' ulama. Ijma' ulama tentang kaitan sembahyang ni kita ambil daripada ijma' ulama. Apa yang kita ambil? Iaitu wajibnya mengqada sembahyang yang sudah terluput. Kalau kita sengaja ninggalkan sembahyang, wajib qada tu dalilnya ambil dari mana? Dari ijma' ulama. Quran tak ada, hadis pun tak ada menyuruh begitu. Tapi ulama ada mengentapkan tu. Ijma', petik ijma' tu apa? Kumpulan ulama. Himpunan ulama menetapkan wajib dia qada balik orang yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja. Ijma' ulama.
Kalau tak ada juga, Quran tak ada, hadis tak ada, ijma' ulama tak ada, kita qiyaskan. Qiyaskan tu kita ambil hukum daripada hukum yang lain. Hukum tu bersandar kepada hukum yang seperti itu juga tapi yang lain. Contohnya, orang pegang daging babi. Mengikut fahaman kita Imam Syafi'i, orang yang pegang daging babi, apa kita kena buat? Kena cuci dengan air 7 kali. Salah satu daripada air yang bercampur dengan tanah. Kata orang kita ni sama. Sebenarnya bukan sama. Sama tu bukan itu istilahnya. Tapi tak apalah. Aku dah faham sama. Orang itu tak apa. Sebenarnya bukan sama. Sama tu artinya menyuci kulit binatang. Itu namanya sama. Menyuci kulit binatang daripada lemak-lemaknya. Boleh menggunakan air, boleh menggunakan kaca, boleh menggunakan tai burung merpati tu nak menyuci. Itu namanya sama. Yang nyuci air tu 7 kali tu, pinggan ke apa-apa itu sebutnya betul lah, sebut semua. Menyuci dengan menggunakan 7 kali air, salah satu airnya bercampur dengan tanah. Tapi di mana-mana pun kalau bukan dalam kitab lah. Tuan guru ngajar pun dia sebut sama. Bila sebut sama, semua orang tahu ya. Jadi tak adalah salah istilah sama tu. Sebut dia tak apa. Jadi hukum sama tu tak ada dalam ijma' pun tak ada, dalam Quran pun tak ada. Tapi qiyaskan. Qiyas tu kita ada peristiwa yang lain. Ada satu ketika bejana di zaman Rasul dulu dijilat di anjing. Anjing menjilat bejananya. Lalu Rasulullah suruh sahabat basuh dengan 7 kali air, salah satunya air yang bercampur dengan tanah yang suci. Dari situlah datang hukum babi tu. Kerana babi dengan anjing tu sama taraf najisnya. Najis apa? Najis apa daging babi dengan anjing tu? Najis mughalazah. Oleh sama tu maka datang hukum itu. Sebab tu sekarang ni ada ulama yang mempertikaikannya. Ada yang mengatakan tak wajib. Pasal dia hukum qiyas. Hukum qiyas ni ada ulama yang menolak. Di antaranya Hasan Bandung. Kenal Hasan Bandung? Memang tak kenal pun, bukan sama kita orang Bandung. Dia Hasan Bandung. Dia menterjemah Al-Quran tu. Ada tafsir Quran versi Hasan Bandung. Dia kata tak wajib. Dan ada juga ulama-ulama lain yang mengatakan tak wajib. Jadi kita ni mengatakan wajib berdasarkan Imam Syafi'i berdasarkan qiyas daripada Imam Syafi'i. Kerana kalau anjing pun wajib dibasuh dengan 7 kali air, babi pun seperti itu juga kerana taraf najisnya sama. Itu namanya qiyas. Kemudian apa? Yang keenam, istihsan. Artinya secara ihsan yang benar. Kita ambil yang ihsannya. Yang mana elok, benda tu sah belaka, tapi ihsan, elok ke tak? Itu ihsan. Kemudian istiqra', ikut apa? Ikut iqra', ikut bacaan-bacaan mana? Ikut bacaan-bacaan yang mana? Yang ini tak ke tepi ke tentang apa ni? Kerana dia bukan jadi asas, sumber yang asas. Tempat ambilannya, dia hanya ambil ambilannya. Kalau dia baca dari sini-sini ada tu, mana yang boleh kita pakai. Ada sumber yang kita boleh baca. Kemudian yang ke-8, Iqtiran ni artinya apa? Macam bacaan jugalah. Ada sumber-sumber yang lain daripada bacaan. Dengar ke apa ke ya. Ada kata-kata ulama ini ke ulama ini ke. Itu boleh kita pakai. Maka ini sekaliannya itu beberapa dalil syari'iyah amaliyah. Dalil syarak untuk membuat sesuatu amalan. Patut disuci macam mana menyucinya, jadi haram ke, jadi makruh ke, jadi wajib ke, dan sebagainya. Itu dalilnya tu, buktinya diambil dari mana. Tapi yang 4 yang utama tadi itu asasnya, iaitu Al-Quran lagi, hadis lagi, ijma' dan qiyas. Itu 4 ya, yang utamanya. Yang di bawah ni, bolehlah dia boleh ikut, boleh tak payah ikut. Baik, itu apa namanya? Ilmunya bermula tempat ambilan ilmu itu, iaitu daripada 4 sumber tadi. Kemudian bermula faedahnya. Ngapa kita nak belajar ni ilmu tauhid? Ngapa nak belajar ilmu fiqh? Ngapa nak belajar?
Ilmu tasawuf mengapa nak belajar? Tak belajar bersalahnya. Apa faedahnya belajar ni? Ya. Apa gunanya kita belajar ni? What is the use of us having this kind of knowledge? Buat apa? Kalau tak tahu apa salahnya? Ya. Ngapa? Apa faedahnya? Ini. Yang pertama, dapat mengerjakan akan barang yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Bila kita belajar, kita tahulah yang mana Allah suruh. Baca Quran, kita tahulah mana yang disuruh. Ya? Dalam Quran tu ada 1000 ayat. Ayat perintah. Dan 1000 ayat larangan. Ya. Tu yang 6,666 ayat tu. 1000 ayat perintah, 1000 ayat larangan. 1000 ayat apa lagi? Cerita-cerita. 1000 ayat janji baik. 1000 ayat janji jahat. Ya. Lagi 1000 ayat mengandungi tasbih atau apa namanya, bandingan-bandingan. Ya. Sudah 6000. Ya. Lagi 500 ayat halal dan haram. 100 ayat mengandungi doa dan tasbih. Sudah berapa? 6600. Ya. Lagi tinggal berapa lagi? 66. Iaitu nasih dan mansukh. Itu 6666 ayat dalam Al-Quran tu. Ya. Maka faedahnya apa? Supaya kita tahu apa yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Ya. Kalau tak ada kita sumber Al-Quran, mana kita tahu apa yang wajib? Mana tahu wajib puasa? Mana tahu lepas ini esok wajib puasa bulan 6 esok? Mana tahu? Bila baca Quran. Ada tak Quran suruh puasa? Apa ayatnya? Kutiba alaikumus siyam. Diwajibkan ke atas kamu berpuasa di bulan Ramadan. Baru datang wajib. Baru kita tahu. Kalau tidak, macam mana kita nak buat? Ngapa kita semayang 5 waktu sehari semalam? Kerana Quran suruh. Ada tak Quran suruh semayang? Aqimus salah wa atuz zakah. Jadi wajib kita semayang, wajib kita mengeluarkan zakat. Itu sumbernya. Itu bermula faedahnya. Dapat mengerjakan akan barang yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, dapat menjauhkan akan barang yang ditegah akan dia. Mana yang Allah tegah, dapat kita hindarkan. Ya. Sebab benda ni haram. Ya, benda ni wajib, benda ni haram. Mana yang haram kita tak buat. Contohnya haram apa? Main judi haram. Lagi? Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan. Ada tak ayat apa tu? Sesungguhnya arak, judi, lagi bertenung nasib dan patung-patung tu adalah kerja-kerja dari syaitan, min amali syaitan. Jadi itu larangan dari Allah tu, tak ada kita buat. Begitu ke riba. Riba tak hukumnya? Haram. Mana tahu? Allah kabur itu. Ya, wa ahallallahu al-bai' wa harramar riba. Ya. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan sebagainya. Banyak lagi yang haram-haram. Yang wajib-wajib pun banyak, yang haram-haram pun. 1000 ayat lah yang tegak. 1000 ayat yang disuruh. Ya. Jadi kita tahu. Dapat menjauhkan akan barang yang ditegah akan dia. Allah tegah, tak ada lah kita buat. Yang ketiga, dapat dibeza antara keduanya. Yang hasil daripada sekaliannya itu berbagai faedah dunia dan akhirat. Ya. Allah larang kita ni berjudi. Faedahnya kembali kepada siapa? Kembali kepada kita. Kalau kita tak berjudi, ekonomi kita stable ke dah? Kalau kita tak berjudi, ekonomi kita stable ke tak? Stable lah. Kalau kita berjudi, macam mana ekonomi kita? Ada ke orang kaya kerana berjudi yang kat tangan? Ada tak? Saya nak tengok mana kopi orang. Kalau dia rajin berjudi, macam? Rumah tangga pun kelang kabut. Balik dari kedai tu, dari mana bang? Dia berjudi. Kalah ke menang? Kalah katanya. Berapa kalah bang? RM500 ke tak? Nak gelang pergi gadai. Ada isteri itu? Jangan tangan. Ada? Rumah tangga pun kelang kabut. Ya? Begitu juga orang minum arak. Faedahnya kepada siapa?
Kalau dia menghindarkan diri dia daripada minum arak, faedahnya dapat siapa? Dapat kepada kita lah. Ya? Bila dia tak minum arak, macam akalnya siuman, akalnya sentiasa berfungsi dengan baik, rumah tangganya pun aman. Kalau balik-balik mabuk, isteri seronok kan? Balik-balik dia, aci buka pintu. Ya? Isteri seronok no. Oh, abang balik ya, abang mabuk ya. Anda minum lagi, anda duit abang. Ada apa tu? Ya? Jadi rumah tangganya pun aman damai. Hidupnya pun senang lenang, stable kehidupannya, kerana kembali kepada kita bila kita ikut perintah Allah. Sebab itu Allah jaga kesempurnaan kita, Allah jaga kewibawaan kita, Allah jaga segala-galanya mengenai kita. Sebab itu dalam Islam ni Allah bagi peraturan-peraturan tertentu untuk menjaga keselamatan kita. Yang ini boleh buat, yang ini jangan buat. Sebab itu dalam Islam ni disunatkan kita makan daging seminggu sekali, dan dimakruhkan kita makan daging tiap-tiap hari. Kalau makan juga, asal makan sup tulang, itu makan lagi sup ekor, itu makan lagi daging kambing, itu makan lagi daging lembu. 5 kali sehari makan daging aja macam tuan-tuan. Kena sebulan macam. Darah tinggi lah, tak saya cerai lepas ni kan. Itu sebab dalam Islam ni dia ada panduan-panduan hidup. Kalau kita ikut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul, insya-Allah kehidupan kita selamat. Makan-makanlah, tapi jangan terlalu kenyang. Jangan sampai muntah. Makan lagi apa macam? Kalau sampai muntah macam? Macam? Haram, bukan makruh lagi dah. Haram ya. Walaupun benda halal. Tak ada makruh lagi, haram hukumnya. Itu dia. Kerana dalam Islam ni dia jaga semuanya. Itu yang kesempurnaan Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku telah sempurnakan agama kamu bagi kamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah lengkapkan nikmat aku bagi kamu. Wa raditu lakumul Islam madina. Apa tu ya? Dan redalah aku Islam itu sebagai anutan bagi kamu, kata Allah ya. Jadi itu gunanya, faedah tu, supaya dapat dibezakan antara keduanya. Yang hasil daripada sekaliannya itu beberapa faedah, dunia dan akhirat. Akhirat kita tahulah, kalau kita mengerjakan sembahyang, apa hukumnya? Wajib tu kita buat benar, dapat pahala tak? Dapat pahala. Ya. Kalau kita buat dosa, siapa yang nanggung dosanya? Kita juga yang nanggung dosanya. Jadi faedah atau mudaratnya kembali kepada kita. Tuhan dapat apa? Tuhan dapat apa? Tuhan tak ada dapat apa-apa. Tuhan tidak memberi, tidak mengambil faedah daripada segala hukumnya. Tuan-tuan datang ngaji ni, dapat pahala siapa dapat? Sendiri dapat lah. Tuhan dapat apa? Dapat pahala ke Tuhan? Tuhan perlu ke pahala? Tak perlu pun. Yang perlu pahala siapa? Kita. Jadi kembali kepada kita. Kalau kita ikut perintah Allah, di dunia ni pun kita selamat, di akhirat pun kita selamat. Dapat pahala di sisi akhirat. Bila ditimbang masuk, berat pahalanya. Ringan dosa. Fa amma man thaqulat mawazinuh, sambung, fa huwa fi isyatir radiyah. Barang siapa berat timbangan amalnya, pahalanya berat, maka dia sentiasa berada dalam keredaan Allah. Kalau Allah redha, di mana tempatnya? Neraka ke syurga? Di syurga lah kalau Allah redha ya. Tapi sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinuh, barang siapa ringan timbangan kebajikannya, apa ujungnya? Fa ummuhu hawiyah, maka maknya adalah hawiyah. Siapa hendak bermakkan hawiyah, angkat tangan. Hawiyah tu apa? Neraka. Neraka yang bersangatan nyalanya. Itu mak dia. Mak dengan anak, apa dia buat dia mak? Mak biar kan anak tu. Mak dengan anak, apa buat dia jadi mak ni? Apa buat dengan anak? Dipeluknya, didakapnya, dilambung-lambungnya, ditimang-timangnya, dicium-ciumnya. Itu mak dengan anak. Begitulah neraka hawiyah tu dengan orang yang masuk dalamnya.
Didakap di api neraka, dicium di api neraka, ditimang-timang di api neraka. Tak benar kan? Itu dia hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu apa yang dipanggil hawiyah? Allah jawab sendiri, narun hamiyah, api yang bersangatan nyalanya. Ini dia. Jadi kembali kepada kita. Allah tak ada apa-apa. Allah tak mengambil faedah. Allah pun tidak memberi apa-apa datang kebinasaan bagi Allah Ta'ala. Yang binasa atau yang untung siapa? Kita. Kembali kepada kita. Baik. Bermula kelebihan ilmu ini, iaitu semulia-mulia ilmu. Bukan semula dia, semulia-mulia ilmu. Itu dia semula mulia. Bukan semula mulia tu, semulia-mulia ilmu. Yang paling mulia